Okey, Assalamualaikum semua. So, topik pada petang ni, bagaimana kita nak mengurangkan rasa dahaga pada bulan Ramadan ini. Bukan kita nak hilangkan terus rasa dahaga, tetapi kita boleh kurangkanlah. Kita boleh kurangkan sebab mustahil lah kalau kita nak cakap terus tak nak rasa dahaga langsung kan pada bulan Ramadan ni. Jadi, saya akan share pada petang ini 5 cara untuk kita kurangkan rasa dahaga ni pada bulan Ramadan ni. Okey, supaya anda boleh berpuasa, anda boleh fokus dengan ibadah anda semua. Ibadah dan ibadat anda semualah. Okey? So, tak adalah terliur kan, terlalu dahaga sangat tu sampai tak boleh buat aktiviti harian anda semua kan. Okey? Sebelum kita mulakan, saya nak anda semua tolong share sesi pada petang ini dan like. Kalau boleh berikan feedback sikit lah dalam ruangan komen, okey? So, semua sudah bersedia? Saya akan share 5 cara untuk mengurangkan dahaga waktu bulan Ramadan. Nombor 1. Okey, ini langkah-langkah yang praktikal saya akan share pada petang ini. Nombor 1 adalah pastikan penghidratan anda ataupun you hydrate yang cukup waktu sahur. Semasa sahur tu pastikan you hydratekan diri dengan cukup. Okey, menghidratkan diri anda pada masa you sahur tu, you pastikan cukup air. Minum air secara berkala lah. Kalau boleh minum air mineral. Jangan minum air manis ke apa ke semua. Minum air mineral. Elakkan minum minuman yang berkafein seperti kopi ke kan. Teh tu masih boleh lagi lah sebab kafein dia tak tinggi sangat. Tapi kopi tu kalau boleh elakkan sebab dia bagi you lebih cepat dahaga, kopi ni ataupun kafein ni. So tak semestinya kopi lah, apa benda minuman yang mengandungi kafein you cuba elakkan waktu sahur minum ataupun waktu berbuka lah. Tapi lagi-lagi waktu sahur sebab lepas tu you nak berpuasa kan. Right? So kalau boleh minum air mineral secara berkala, minum sikit-sikit tapi mencukupilah. Alright, secara mencukupi. Lepas tu kalau boleh makan buah-buahan dan sayur-sayuran juga. Okey, sebab buah-buahan dan sayur-sayuran ni penuh dengan air, kaya dengan air. Contohnya macam timun, semangka, strawberry, orange kan. So minum air dengan cukup dan makan buah-buahan dan sayur-sayuran semasa sahur. Okey, semasa sahur. So that nanti waktu selepas dah habis sahur tu, masa you dah memulakan you punya puasa tu kan, dah tak boleh makan, tak boleh minum, tak adalah teruk sangat rasa dahaga tu. Itu dia punya konsep dia. Makanan-makanan ni penuh dengan air dalam. Alright? So tu nombor 1. Makanan dan minuman kena betul waktu sahur. Okay? Nombor 2. Ni ada kaitan juga dengan pemilihan makanan. Tak kisahlah waktu sahur ke, waktu berbuka ke apa. Elakkan makan makanan yang masin ataupun pedas lah. Saya tahu benda ni agak susah sikit. Sebab selalunya benda-benda ni dia akan bagi you dehydrate badan you. Alright. Dia boleh meningkatkan keperluan air oleh badan kalau makan makanan yang pedas lah kan. Dan makan makanan yang masin. Okay. Dan anda juga disarankan untuk makan makanan yang berprotein tinggi. Okey, sebab protein ni dia perlukan lebih masa untuk dicerna. Jadi dia akan rasa lebih kenyang dan lebih lama lah, lebih kenyang, lebih lama. Dia akan mengurangkan keinginan untuk minum. So pemilihan makanan tu betul. Jadi point nombor 2 ni saya nak kupas lebih mendalam sikit lah. Yang makanan-makanan contoh yang bagus untuk you makan, untuk you bagi you hydratekan diri you supaya tak rasa dahaga. Macam tadi saya cakap, kalau buah-buahan yang kaya dengan air macam semangka. Semangka ni mengandungi kira-kira 92% air buah semangka ni yang membantu untuk hydratekan badan you. Lagi satu timun.
Bukan sahaja dia penuh dengan air tapi tinggi dengan serat. Dengan serat bagus. Strawberry pun kaya dengan air dan vitamin C. Sama juga dengan orange. Itu buah-buahan. Kalau sayur-sayuran, zucchini lah. Zucchini apa dalam bahasa Melayu kalau siapa-siapa boleh share. Zucchini mengandungi banyak air dengan serat. Selada air, celery. Celery pun bagus. Right? Ini sayur-sayuran yang bagus untuk you makan supaya badan you penuh dengan air. Hydration. Okay. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Yogurt, plain yogurt lah kalau boleh. Kalau nak manis pun letak gula sendiri ke apalah kaya dengan air dan probiotik. So dia kaya dengan air dan bagus untuk pencernaan juga. Maklumlah, time puasa ni selalunya ada masalah dengan pencernaan sikit kan. Masalah sakit perut lah, gastrik. Susah nak ke toilet lah semua kan sebagainya. Okay, so plain yogurt bagus. Dan semestinya macam sup, bubur ni semualah sebab dia ada air kan. Jadi air pula. Air apa yang bagus untuk you minum untuk you stay hydrated? Nombor satu semestinya air mineral. Air mineral is the king lah. Tak kisahlah time bulan puasa ke tak bulan puasa ke, untuk nak hydratekan badan you, the best is air mineral. Okay, dan pastikan cukup lah ikut berat badan dan sebagainya kan semua tu. Jadi nombor dua yang bagus is air kelapa. Air kelapa is also well known terkenal untuk hydratekan badan kita, menghidrasikan badan kita. Maksudnya natural hydration lah. Hidrasi alami kaya dengan electrolyte juga dan potassium. Okey, jadi kalau siapa-siapa mampu dapatkan air kelapa muda ke apa, okey, boleh minum. Jus ni boleh minum tapi tak disarankan sebab tinggi juga dengan gula kan. Walaupun you tak tambah gula tapi still tinggi dengan gula. Teh herbal lah seperti teh hijau dan chamomile ni bagus untuk waktu sahur. Lebih disarankan selepas berbuka lah, sebelum sahur tu. Sebab takut teh ni ada kafein juga. So kalau nak minum teh pun selepas berbuka lah. Makanan yang you patut elak untuk you tak nak rasa dahaga ni, macam saya cakap tadi, salty dan spicy food. Makanan yang masin-masin sangat dan terlalu pedas sebab benda ni akan bagi you rasa lebih dahaga. Alright, minuman yang berkafein, minuman yang manis. Alright, so benda-benda ni tak membantulah dari segi hidrasi badan kita ni. Okay, so tu saya kupas sikit lah. Poin nombor dua ialah pemilihan makanan kita kena betul. Okay, so semua faham pemilihan makanan. Poin nombor dua. Nombor tiga. Poin nombor tiga adalah mengelakkan pendedahan terhadap panas. Cuaca panas lah basically. Tapi kalau anda tahu sekarang ni pun cuaca dia sangat-sangat panas. Okay, sangat-sangat panas. Kita tak boleh elakkan. Kalau boleh elak tu, kalau siapa yang kerja office tu tolong jangan tiba-tiba pula nak keluar lah apalah kan, nak buat aktiviti kat luar lah semua kan. So kalau boleh elakkan daripada kita keluar lah kena panas ni. Right? Sebab lagi-lagi di Malaysia terlalu panas, sakit panas sekarang ni. Okay, so kebetulan lah, tak tahu kebetulan ke tak kan, time puasa pula tu panas pula tu, cuaca yang paling panas sekarang ni. So elakkan aktiviti luar pada waktu puncak panas. Kalau nak exercise pun try exercise indoor lah indoor, gunakan gym ke apa semua kan. So cuba untuk tidak melakukan aktiviti luar, terutamanya pada waktu tengah hari lah. Tengah hari ketika suhu tu temperature dia sangat-sangat tinggi kan, boleh dapat heat stroke juga. Ada yang ramai sekarang dapat heat stroke, dapat stroke, pengsan apa semua sebab terlalu panas sekarang ni. So cuba kita elakkan lah. Lepas tu pakai baju-baju yang sesuai lah. Kalau tak perlu pakai baju tebal, tak payah pakai. Pakai baju-baju yang nipis tapi still kemas. Okey, jangan pakai material-material yang cepat berpeluh semua tu. Penting benda ni. Alright. So nombor 4 ada kaitan juga
dengan pendedahan terhadap panas ni, iaitu mengaturkan aktiviti fizikal you. Uh, So, kalau you jenis yang aktif kan, selalu workout, selalu exercise, cuba kita tengok aktiviti-aktiviti tu jangan terlalu push sangat lah. Kalau you selalu buat 100%, mungkin bulan puasa ni bergantung juga, setengah orang dia boleh buat 100%. Kalau boleh buat secara konsisten, tak ganggu badan you, tak rasa dahaga ke lapar ke apa, okey teruskan. Tapi kita boleh mampu buat dalam 80 ke 90% waktu bulan puasa ni. So badan kita ni maklumlah kan, tak cukup vitamin, nutrien kan, sebab sedang berpuasa. Jadi waktu you buat senaman fizikal tu semua pun you kena tengok juga. Alright. So bolehlah lakukan senaman yang ringan. Okay. So jangan do all out kalau badan you tak boleh tahan benda-benda ni. Takut nanti bila you dah tidur, dah lepas sahur, efek tu akan rasa hari yang seterusnya. Itu boleh mengganggu jugalah you punya rasa dahaga dan sebagainya. Okay, semua faham Okey, last point adalah kita cuba elakkan daripada stres. So apa-apa pun balik kepada stres juga. Okay, so amalkan teknik-teknik yang bagi you boleh relax lah. Sebab stres ni kalau you tengah marah ke stres ke apa, selalunya dia akan meningkatkan rasa haus. Kita akan dehydrate kalau kita stres. Marah ke, penat ke apa. Okay, so amalkan teknik-teknik macam breathing teknik DND pernah ajar kan, meditation ke. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, kita boleh buat baca Quran lah. Banyakkan baca Quran, baca Yasin ke apa, buat tadarus ke khatam Quran. Selalunya time-time puasa ni orang buat benda-benda ni lah. Banyakkan doa semua kan. So benda-benda ni insyaAllah boleh mengurangkan stres kita. Jadi pada masa yang sama akan kurangkan rasa dahaga kita ni. Okay. So saya harap anda semua dapat sesuatu pada petang ini. Last kali jangan lupa is to let go and feel good all the time. Terima kasih semua.